Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Ramadan ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan satu maklumat dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Ada sebagai pengurusan bersama keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hujung minggu ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya mengongsikan satu info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan Persatuan Pertiwi Daerah Blight akan mengadakan majlis perasmian jualan amal anjuran Persatuan Pertiwi yang mana ianya akan berlangsung pada hari ini, Ahad 17 Mac 2024. InsyaAllah bermula pada jam 10 pagi ini nanti. Dan acara perasmian ini akan bertempat di Dewan Pejabat Daerah Seria. Itu dia sudah satu info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Tidak boleh disangkalkan bahawa kebanyakan orang mahu menjalani kehidupan fasa usia emas mereka dalam suasana selesa dan tenang, selain mengukuhkan aspek kerohanian selepas menghabiskan sebahagian besar kehidupan semasa muda menyediakan keperluan diri dan keluarga. Kehidupan persekitaran yang dipenuhi dengan suasana ibadat menjadikan jiwa mereka semakin tenteram dan selesa di dalam masyarakat dan persekitaran bersama rakan-rakan seusia lebih-lebih lagi dalam kedatangan bulan Ramadan. Namun pasti ada keraguan dan kangkangan di kalangan mereka yang lebih berumur, sama ada mereka layak dan dibenarkan berpuasa ataupun tidak disebabkan faktor kesihatan yang mereka alami di usia yang agak lanjut. Dalam berpuasa ini, tentulah warga emas ataupun di kalangan mereka yang berumur, kemampuan dia melakukan ibadah itu sudah masih kewajipan mereka, diwajibkan, terlepas sebenarnya. Cuma Islam itu adalah agama yang cukup sempurna. Ada juga memberikan kelonggaran, kemudahan kepada golongan-golongan tertentu. Misal kata golongan tua yang masih sihat, ia boleh mampu berpuasa, maka ia kena beribadah berpuasa. Berpuasalah seperti semua kewajipan orang berpuasa. Itu tidak kira umur lah, sihat tubuh badan dia. Ada golongan yang mungkin sakit, tetapi ia sakit tu ia ada harapan sembuh. Dalam pembahagian bab fiqh ibadah puasa ini ada orang yang sakit, yang ada harapan sembuh, mereka ini diharuskan berbuka puasa, tapi wajib qada. Dia qada nanti setelah ia sembuh lah. Ada satu golongan lagi, macam orang ini dari segi orang sakit lah, orang tua yang sakit, harapan sembuh. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, mereka itu diwajibkan berbuka puasa dan bayar fidyah. Ada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, mereka fidyah saja tu. Adapun fidyah, disebabkan fidyah itu mereka mengeluarkan fidyah disebabkan seorang itu apabila misal kata dalam 10 hari dia tidak berpuasa, dia belum mengqadakan puasanya, belum diqadanya. 10 hari berpuasa itu belum diqadanya. Sehingga masuk Ramadan seterusnya, akan seterusnya. Maka puasanya 10 hari itu tadi yang belum ia qada, ditambah lagi fidyah, satu fidyah. Tidak dinafikan dari sudut Islam dan kesihatan, berpuasa sememangnya memberikan kelebihan
termasuk juga kepada masyarakat yang telah memasuki fasa warga emas. Ini termasuklah keupayaan mengawal bacaan gula, tekanan darah dan membantu mengelakkan terjadinya rintangan insulin yang boleh menyebabkan keadaan gula yang tinggi. Namun perlulah juga bagi mereka untuk mengikuti nasihat doktor agar dapat menjalani ibadah puasa dalam keadaan kesihatan yang stabil. Jadi sebagai manusia biasa kita, penyakit itu adalah satu anugerah, suatu pemberian Allah SWT atas hambanya sebenarnya. Jadi segala apapun yang diberikan ataupun dianugerah kepada kita itu kita terima dengan redha. Cuma sebagai hamba Allah, manusia biasa, kita mesti berusaha. Usaha itu suatu tuntutan dalam Islam untuk menjaga kesihatan. Jadi tentang penyakit itu kita ni teruslah lakukan berubat. Yang kita katakan kalau dalam Islamnya ada dua perubatan, iaitu perubatan langit dan bumi. Perubatan langit itu dengan kita baca Al-Quran, zikir, doa. Itu tidak boleh kita ni tinggalkan tu. Siapa saja sebagai orang beriman, orang Islam, perubatan langit itu mesti kita ni satukan dengan perubatan bumi. Itulah perubatan bumi, kita ni pergi hospital, ke klinik-klinik, cek darah, cek air kencing dan sebagainya. Itu perubatan bumi. Itu tak jadi masalah. Sebagai hamba Allah, kita ni perlu lakukan itu kepada keperluannya untuk menjaga kesihatan kita. Di samping pengambilan ubat-ubatan, dalam Islam juga mensyorkan beberapa amalan-amalan harian yang dapat dipraktikkan dalam kita menjaga kesihatan. Bukan sahaja di bulan Ramadan, malahan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura, sanuqri'uka fala tansa.